Soalan yang ketiga, isa dah. Baru isa dah. Okay. Saya sebut sikit soalan yang ketiga daripada saudara Syafiq kita. Boleh tak dia kata nak bertukar-tukar mazhab ni, nak ikut pandangan yang berbeza daripada mazhab kita umpamanya. Boleh ke tak? Orang mazhab lain pun nak ikut mazhab kita lagu mana, ataupun ada pandangan ulama di zaman moden juga fatwa begitu begini, kita nak ikut. Boleh ke tak? Saya mau keluarkan lagi persoalan itu. Okey, secara umumnya jumhur ulama, guru saya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia sebut, dia kata jumhur ulama, majoriti para ulama menganggap bahawa berpindah mazhab ataupun dalam beberapa hal dia ikut satu mazhab, dalam beberapa hal dia ikut mazhab lain pula. Ni dia ikut ulama ni, dalam setengah hal dia ikut ulama ni, maka tidak menjadi halangan. Tidak ada dalil yang menghalangkan, bahkan dia adalah harus. Guru saya ni karang kitab 400 buah lebih. Bukan sikit. Ulama yang betul-betul alim lah. Dia pun mengajar, dia akan sebut semua pelbagai mazhab juga. Kalau tak boleh ikut, ayat apa? Dah. Kalau tak boleh ikut, nak ayat apa? Dan beliau menyatakan bahawa inilah dia Islam sejak zaman, daripada zaman Nabi, zaman para sahabat. Ulama tabi'in apabila berdepan dengan para sahabat, Nabi tak ada dah. Ibnu Abbas bagi fatwa begini, Abdullah bin Umar bagi fatwa begini dalam satu hal, Aisyah bagi fatwa begini dalam satu hal. Ulama tabi'in dalam setengah perkara dia ikut Ibnu Abbas. Dalam hal yang lain pula dia ikut Ibnu Mas'ud. Dalam hal yang lain pula dia ikut Aisyah. Berbeza-beza. Begitu pun tidak menjadi halangan. Bahkan Nabi kata, setiap sahabatku ini adalah bagaikan bintang di langit. Mana-mana yang kamu ikut dapat petunjuk belaka. Bahkan kata-kata masyhur daripada Umar Abdul Aziz, khalifah yang adil di zaman kerajaan Umayyah. Dia pun ada mazhab dia juga. Mazhab Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz kata, aku tidak suka jika sekiranya para sahabat bersepakat di dalam sesuatu hal. Dalam sesuatu hukum, semua sahabat pakat kata haram belaka. Aku tak suka, akan menjadi susah dan memayahkan kepada umat. Tak ada pilihan kita. Bila sahabat sepakat menjadi ijma', maka tak ada pilihan kita. Jadi apabila sahabat berbeza pendapat, ni begini, ada pilihan. Apatah lagi kita menghadapi cabaran-cabaran zaman yang berubah. Jadi kita perlu melihat kepada cabaran-cabaran ini, dan fatwa-fatwa ini perlu dinilai dan boleh dipilih. Saya selalu sebut dah sebelum ni, sebab ada juga ustaz-ustaz yang belajar begitu, terutama di pondok. Ya tak boleh, kita seni pun dah habis belajar. Dah apa. Kalau dia kata gitu, kita tanya sesoalan gini. Saya pernah sebut ada seorang sahabat yang tanya. Saya tanya, ustaz, buat keluar zakat fitrah baru ni, pitih ke keluar beras? Tanya waktu je. Kalau dia kata keluar pitih, mazhab kita boleh tak keluar pitih, ustaz? Tanya waktu saja. Garu kepala lalu. Mazhab kita keluar duit zakat tu tak sah. Kena keluar makanan asasi, beras. Dah tahun lepas suara kita tak seorang wak beras. Tak sah belaka. Sah menurut Imam Abu Hanifah, ulama-ulama lain lagi sah, tidak jadi halangan. Kita pegang waktu dalam perkara khilaf ni, kita pegang mana yang agak memudahkan kita dalam menghadapi cabaran. Kalau nak ambil beras kat di Kuala Lumpur, 100,000 orang. Jenah pikul atau imam. Habis beras kedai. Jadi tengoklah keadaan-keadaan yang seperti itu. Boleh tidak menjadi halangan. Berkenaan dengan ekonomi, kalau ikut mazhab kita, mesti kena ada akad, kena ada ijab dan qabul. Kitab fiqh kita sebut itu. Kitab lama lah saya maksudkan. Kita beli sekeping roti, kita tak akad jual beli, tak sah jual beli. Haram makan. Saya beli roti ni sekeping dengan harga 5 sen. Saya jual, baru sah. Begitu keras sekali. Tapi mazhab lain unjuk itu kita berpitih tu ya dah.
Mengunjuk tu kata Imam Abu Hanifah sudah ya dah. Sebab itu saya baca hadis ni supaya kita faham hak dalam hadis sungguh lagu mana, hak orang mari ke diam pula lagu mana, biar kita boleh tahu. Baru kita boleh pilih pula. Hak ada sungguh dalam hadis-hadis yang sahih ni, nanti kita akan bertemu hadis ni. Nabi kata innamal bai'u antaradin. Jual beli ni dibina di atas dasar keredaan, kata Nabi. Tu yang ada ni. Imam Syafi'i kata dah nak tahu mana redha meredai. Mesti kena ada ijab dan qabul, kena sebut dan kawan pula kena jawab. Baru redha meredai, baru jelas. Redha meredai dia dalam hati. Okay. Tapi ulama-ulama lain, Imam Abu Hanifah dan lain-lain, ya Allah barang tu kita Allah pitih, yalah tu redha meredai. Tu tak ada. Baru kita faham, oh benda ni dipaham daripada perkataan Nabi innamal bai'u antaradin. Jadi kita pilihlah nak pegang hak mana pula. Kalau kita pegang tak boleh kena jual beli, akak jual beli juga. Tak boleh beli item dalam mesin apa tu. Tuang tak ada. Nak akak dengan mesin tak jadi. Saya beli mesin orang dengar pula dah betul ke ni? Dah. Okey. Pergi pasar raya lah ni pun kita pun tak akak jual beli apa dah. Ya scan je tek. Ya pun WB kita, bayar je kita. Ya WB tu ya dah tu. Saya kebetulan buat master, antara pengkhususan saya ialah ekonomi Islam ni. Dia latih nak jadi penasihat institusi keuangan, bank dan sebagainya oleh profesor-profesor ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di mana belajar ekonomi ni, bank dan sebagainya ni, banyak tak pakai mazhab kita. Kalau pakai mazhab kita saja tersekat banyak benda. Ni tak boleh, ni tak boleh. Jadi kita menggunakan pelbagai mazhab dengan produk yang ada pada hari ini, kita nilai dan kita perbetul berdasarkan kepada mazhab-mazhab yang lebih mudah sesuai dengan peredaran zaman. Imam Syafi'i duduk di Iraq, dia ada kau qadim, fatwa dia lain. Dia pergi Mesir, tengok di sana lain dah, dia ubah lalu fatwa dia. Profesor Dr. Sukardawi dalam satu tulisan yang saya baca, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal sendiri pernah dalam satu masalah dia beri fatwa 7 kali fatwa, berlainan berlaku. Sebab berubah zaman dan berubah tempat. Sebab itu kaedah yang besar dalam ilmu usulul fiqhi, taghayyurul hukmi bi taghayyuril azman wal makan. Berubah sesuatu hukum dengan sebab berubahnya zaman dan keadaan. Jadi sebab itu mazhab ini menjadi suatu nikmat pada kita, boleh kita pilih apabila berlaku kesusahan dan sebagainya. Ada hak boleh, ada hak tak boleh. Tengoklah. Macam setor Quran. Kalau rumah kita ambil ismayah lah, menghormati Quran. Dalam keadaan kita bawa Al-Quran, kailat nak tinggal begitu. Dah, kita tak ada ismayah batal dah. Ambil, pegang je lah. Pegang pada pandangan-pandangan yang kata tak batal tadi. Imam Syafi'i rahimahullah masa dia duduk di Iraq ni contoh. Imam Syafi'i sendiri. Dah selalu saya sebut dah. Tentang hukum dia duduk di Iraq lagu ni, di Mesir lagu ni hukum. Antara contohnya ialah pernah dia duduk di Iraq zaman dulu ni kenderaan payah, pakai dukung gitu je. Orang perempuan yang sudah tua ni pakai dukung mana? Boleh tak wahai Syekh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata tengok tua dah. 80 lebih. Boleh galak. Bukan mahram pun. Galak pergi pasar ke mana. Segar lagi tapi dia nak jalan. Boleh galak kata Imam Syafi'i. Dia pergi ke Mesir, berlaku peristiwa yang sama, ada orang mari tanya pula. Tetapi selepas dia melihat di Mesir ni ada seorang nenek umur 80 lebih, dirogoh oleh orang. Orang Mesirnya rogoh lah sekarang. Baru ni di Malaysia nenek umur berapa? Baru pergi berita. Saya tak tengok molek ni. Nenek umur 70 lebih dia rogoh. Di Mesir, di Iraq tak pernah dengar. Di Mesir dia pergi berlaku. Puan tua pun rogoh juga. Maka apabila ada orang mari tanya, boleh tak nak galah, nak pergi pasar, pergi tu gini, yang bukan mahram. Imam Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh tak. Masa duduk di Iraq tu boleh. Sebab masyarakatnya lemah lembut sikit dan sebagainya. Tengok pergi Mesir, lagu lain dah. Lalu dia beri fatwa, tak boleh. Kata. Dalil sungguhnya, hak terang dalam Quran hadis benda yang seperti ini tidak ada. Ini memerlukan ijtihad. Maka Imam Syafi'i mengubah ijtihadnya. Jadi sebab itulah tidak menjadi halangan di peringkat
tabi'in lagi, tabi'ut tabi'in lagi lah. Ulama tabi'in ramai, mereka memilihnya, setengahnya ikut hak ni, setengah dia ikut tabi'in ni, setengah dia ikut tabi'in ni. Begitu juga tabi'in setengah fatwa dia ikut Ibnu Abbas, dalam hal yang lain dia ikut Ibnu Mas'ud, dalam hal yang lain dia ikut Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak menjadi halangan. Bahkan guru-guru saya yang bertaraf profesor syariah Melaka, anggota Mujama' Al-Fiqhi, peringkat antarabangsa, mereka semua mengatakan tidak menjadi halangan. Bahkan mereka mengajar pelbagai mazhab di masjid baik, dalam kuliah baik, di hadapan orang awam baik, riwayat Melaka. Pilihlah itu. Sekadar itulah sahaja kuliah kita pada malam ini. Panjang sikit, saya mohon banyak kemaafan. Soalan banyak tu ya, panjang tu ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.